Baiklah tuan-tuan dan puan, para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita berdiri bagi menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, diiringi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Persatuan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naila Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita beri satu tepukan gemuruh kepada barisan deputi kita pada pagi ini. Lagu bangsa Johor dan lagu negaraku, dipersilakan.
terima kasih diucapkan. Para hadirin dipersilakan duduk. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis, saya pohon kerjasama kepada para media untuk mengosongkan bahagian di hadapan ini bagi kita meneruskan acara yang selanjutnya. Segala kerjasama anda dihargai dan ucapan jutaan terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan media kita yang kita kasihi sekalian. Tak
Demikian tadi persembahan pembukaan Zapin, tarian yang begitu signifikan dengan rakyat Johor. Terima kasih kepada anak Johor Dance Troupe di atas persembahan pembukaan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berbahagia Datuk M. Nor Azman bin Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berusaha Puan Hajah Rutina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskip Negara. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Johor, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan serta keluarga Malaysia yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas limpah kurnia serta inayahnya juga dapat kita berhimpun di majlis yang penuh keberkatan dan bererti buat kita semua. Pada hari ini, Jabatan Lanskip Negara dengan kerjasama Majlis Bandaraya Johor Bahru amat berbesar hati menerima kunjungan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, serta diberi kehormat ke Majlis Perasmian Hari Lanskap Negara tahun 2022 di Taman Bandar Ekoflora Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Selamat datang kami ucapkan. Yang Berhormat serta para jemputan sekalian, bagi memberkati lagi majlis pada pagi ini, dengan segala hormatnya mempersilakan Asyik Tuan Haji Khalid bin Haji Sono, Kadi Besar Negeri Johor, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله أن تجعل هذا المجلس موفقا بالخيرات والبركات، مليئا بالحسنات والطيبات، مكتوبا بالعصمة والسلامة، مزينا بالنجاح والفلاح، موصولا إلى العواقب الحسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan nama-namamu, dengan keagungan sifat-sifatmu, dengan kesempurnaan kalam dan firmanmu, dengan rahmat dan nikmatmu yang maha luas, serta dengan mukjizat dan rahsia firmanmu dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang
dan pada kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada umat manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah, terapung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada kesemuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan akan keesaan, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dan keluasan rahmat-Nya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran mereka. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikan apalah kiranya Majlis Perasmian Hari Lanskap Negara pada tahun 2022 ini yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, sebagai satu majlis yang dirahmati dan diberkati serta dapat berjalan dengan lancar dan teratur serta sampai kepada matlamat dan tujuannya. Allahumma ya malikus samawati wal ard. Sempena hari Lanskap Negara pada tahun ini, tanamkanlah ke dalam jiwa kami dan generasi hari ini dan generasi yang akan datang akan sifat menghargai alam sekitar, bertanggungjawab dalam menjaga keceriaan persekitaran yang tidak ternilai ini agar sentiasa terjaga dan terpelihara bagi mengelakkan kemusnahan alam sekitar. Semoga sambutan Hari Lanskap Negara pada tahun ini akan membangkitkan kesedaran kepada kami, meningkatkan rasa dan sikap tanggungjawab dalam usaha menjadikan alam sekitar terpelihara dan terjaga dan seterusnya diwarisi oleh generasi yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Asy-Syeikh Tuan Haji Khalid bin Haji Sono, Kadi Besar Negeri Johor, di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat serta para hadirin sekalian. Pagi ini kita berkumpul di sebuah taman yang diberi nama Taman Bandar Ekoflora yang terletak di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Terima kasih kepada EcoWorld kerana mengizinkan taman yang ini sebagai tapak pelancaran Hari Lanskap Negara 2022. Majlis Bandaraya Johor Bahru telah dipilih sebagai tuan rumah pada Hari Lanskap Negara pada tahun ini kerana telah memenangi anugerah Inisiatif Negara Taman pada Hari Lanskap Negara tahun 2020. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru. Dan untuk makluman semua, tema Hari Lanskap Negara pada tahun ini merupakan 25 tahun negara Taman Terindah. Tema ini dipilih berdasarkan kepada pembangunan lanskap yang telah dijalankan di seluruh negara sepanjang 25 tahun penubuhan Jabatan Lanskap Negara dalam usaha mengindahkan negara dan memperkukuhkan akses rekreasi kepada rakyat Malaysia. Bagi meneruskan lagi majlis pada pagi ini, mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani
yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berusaha, saudari pengurusi majlis, yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Kita berilah satu tepukan kuat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Insinyur Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Sahabat saya yang turut hadir pada hari ini, Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang bahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang bahagia Datuk M. Nur Azman bin Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berusaha Puan Hajah Rotina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Ketua-Ketua Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan juga Negeri Johor, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan, lagi dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita melafaz rafa' rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah inayah dan juga riayahnya, maka pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang amat bermakna di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitulah perasmian Hari Landscape Negara 2022. Mewakili seluruh warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih serta penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berbesar hati melapangkan masa untuk bersama-sama dengan program KPKT. In fact, 2 hari berturut-turut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri kita, bersama-sama dengan program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Semalam beliau bersama dengan kita dalam program di bawah Prima. Setelah pulang daripada Cambodia dan juga daripada Bangkok, Thailand, dengan jadual yang syarat dengan padat dengan program, beliau berlepas dan bergegas ke Terengganu untuk melihat mangsa-mangsa banjir. Kemudian semalam berada di Johor dan akan menghabiskan 3 hari di Johor. Selepas ini ada program di Pontian bersama dengan Jamin Kerja untuk Bangsa Johor, program jelajah pendidikan yang akan ada di Sekijang, kemudian di Skudai untuk Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. 3 hari ini memberi pelambangan yang cukup jelas bahawa kalaupunlah bukan yang pertama selepas Negeri Pahang, saya fikir negeri yang paling dekat di hati beliau selepas Pahang tak lain dan tak bukan adalah Negeri Johor Darul Takzim. Begitu juga dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor, yang sentiasa menyokong usaha-usaha KPKT di Johor. Lebih-lebih lagi lah dalam usaha menjadikan Johor ini indah dipandang, berdaya huni, ataupun a livable one, a livable Johor. Datuk Seri Hasni, Datuk Hasni, jodoh KPKT dan Johor ini memang kuat. 6 bulan saya jadi Menteri KPKT, hampir saban tiap-tiap bulan saya ada program di Johor. Malahan 3 bulan lepas saya ke Tanjung Agas Tangkak dalam acara penyerahan Taman Awam Tepian Sungai Muar
Dan Alhamdulillah hari ini kita dijodoh lagi sekali bertemu dalam hari pelancaran Hari Landscape Negara 2022 di Taman Ekoflora Johor Bahru ini. Saya ingin juga mengucapkan tahniah kepada Jabatan Landscape Negara selaku penganjur, pakar rujuk, malahan penasihat kerajaan dalam usaha mencantikkan persekitaran negara melalui pembangunan landscape. Ini amat bermakna buat mereka. Tambahan pula tema tahun ini adalah Hari Landscape Negara 2022 yang bertemakan 25 tahun Negara Taman Terindah. So these are all the unsung heroes. Mereka inilah yang telah melakukan kerja-kerja di sebalik tabir, yang mengisi hari-hari dalam kehidupan kita dengan penuh keceriaan dan keindahan. Dan inilah antara pasukan yang tidak pernah didendangkan. Kita berilah satu tepukan kuat kepada Jabatan Landscape Negara. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saban tahun sejak 1997, pada setiap tanggal 3 Mac, Malaysia menyambutkan Hari Landscape Negara. Sambutan yang cukup bermakna dalam usaha kita menghargai keindahan dan kecantikan pembangunan landscape yang ada di negara kita. Sambutan Hari Landscape Negara ini juga menjadi simbol kepada komitmen semua pihak. Pihak kerajaan melalui kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan semua pihak yang berkepentingan, terutamanya rakyat Malaysia, dalam kejayaan pelaksanaan pembangunan landscape negara. Ini juga sekaligus memberi makna sudah 25 tahun komitmen bersama. Semua ini dipadukan demi untuk kita mencapai hasrat Malaysia, negara taman terindah. Persekitaran yang indah ini dihiasi dengan landscape dan bunga-bungaan yang merupakan komitmen utama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga komponen utama dalam menjadikan agenda Malaysia berdaya huni ataupun Livable Malaysia sebuah realiti. Ia juga menepati aspek kemampanan pembangunan fizikal negara yang menjadi faktor penyumbang kepada pencapaian agenda kemampanan global seperti Sustainable Development Goals, New Urban Agenda dan Agenda Hijau Negara. Sejak penubuhannya, Jabatan Landscape telah melaksanakan program pembangunan landscape negara yang menyeluruh yang dinamakan sebagai Program Landscape Negara. Ia bertujuan untuk mewujudkan kualiti persekitaran hidup yang menyeluruh, a total quality living environment, melalui pendekatan landscape yang telah merubah segala keseluruhan konsep pembangunan fizikal Malaysia. Satu key milestone dalam program landscape negara yang cukup berjaya dalam pelaksanaannya adalah Plan Induk Landscape. Plan Induk Landscape ini merupakan perancangan pembangunan landscape komprehensif dan spesifik bagi sesebuah kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan yang mengandungi cadangan hala tuju serta plan tindakan pembangunan dan pengurusan landscape. Hasilnya, kita dapat lihat pembangunan landscape di peringkat PBT cukup teratur dan jiwa yang sesuai dengan persekitaran di sekeliling. Malah, kita dapat lihat di kawasan ini yang kita hadir pada hari ini, yang merupakan di bawah kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Keindahan yang wujud ini merupakan Plan Induk Landscape MBJB yang akan dilancarkan juga sebentar nanti. Selain daripada itu, program landscape negara juga mensasarkan pembangunan taman awam dengan matlamat membangunkan sekurang-kurangnya taman awam berstatus taman tempatan setiap negeri. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri PM, negeri Johor sahaja mempunyai 11 taman awam dan pelbagai pembangunan landscape yang telah dibangunkan oleh KPKT yang melibatkan peruntukan sebanyak 61.45 juta sepanjang tempoh RMK11. Bukan itu saja, negeri Johor juga terdapat 3,997 buah taman awam
yang terdiri daripada pelbagai haraki taman yang merupakan manifestasi pentadbiran kerajaan sejak dahulu lagi yang komited dalam mewujudkan persekitaran hijau. Saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan syabas dan tahniah kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru dan juga Kerajaan Negeri Johor. Hadirin yang saya muliakan, lagi dirahmati Allah sekalian, sambutan Hari Landscape Negara yang disambut di Johor pada tahun ini sebetulnya memberi makna yang amat penting dan cukup besar. Perancangan untuk melaksanakan sambutan ini telah pun dibincangkan sejak tahun lagi. Antara lain adalah untuk membulatkan komitmen Kerajaan Negeri PBT melalui Plan Induk Landscape yang dirangka. Pembangunan landscape ini perlu dilihat juga dalam perspektif yang lebih ekonomik dan strategik. Lebih-lebih lagi lah, Johor berkedudukan dan berjiran dengan sebuah negara yang amat dikenali dari segi pembangunan dan kemajuan ekonominya, iaitulah Singapura. Selain daripada pelan pembangunan ekonomi yang terhasil daripada pembangunan wilayah di Johor seperti East Coast Economic Region, Iskandar Regional Development Authority dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle yang menjadi nadi keseimbangan ekonomi di sebelah selatan ini, ia juga perlu diperkukuhkan dengan persekitaran landscape yang vibrant, yang teratur bagi menarik pelabur masuk dan menetap di sini. Selain daripada itu juga 25 tahun evolusi ini dapat kita lihat landscape dan bunga-bungaan ini telah menjadi sebuah kerangka industri baru ataupun a new growth economic area kepada negara. Berdasarkan kepada permintaan pasaran dunia yang tinggi dengan kadar peningkatan tahunan sebanyak 6%, potensi perkembangan industri landscape dijangka dapat menjana ekonomi kepada negara sejumlah RM1/2 bilion setahun. Bukan itu saja, Malaysia juga mempunyai potensi nilai tinggi sebagai pengeluar biji benih bunga khusus untuk negara iklim tropika ke pasaran dunia. This is a huge untapped industry that can become a huge creation of a new economic growth and also the employment opportunity. Industri yang mempunyai kerangka yang cukup luas. Pelbagai agensi maupun kementerian seperti MAFI, KKR dan pelbagainya boleh disinergikan bagi mencapai matlamat ini. InsyaAllah telah pun ada kerangka dan perancangannya yang kita akan rangkumkan sinergi semua stakeholders untuk menjadikan industri landscape ini berkembang sebagai sebuah industri bernilai tinggi. Hadirin yang saya muliakan, pembangunan landscape negara telah melalui hampir 25 tahun. Maka sudah tibanya KPKT menyediakan suatu kerangka yang lebih kukuh dan KPKT berada dalam fasa terakhir bersama dengan Jabatan Peguam Negara untuk mengemukakan rang undang-undang Profession Architect Landscape sebagai satu kerangka memajukan lagi profesionalisme arkitek landscape di negara kita. Ini amat penting bagi membolehkan kerjaya sebagai profession arkitek landscape dibangunkan dengan secara lebih sistematik seperti profession lain yang juga diamalkan di negara-negara maju yang lain. Hadirin yang saya muliakan, KPKT amat komited dan bertanggungjawab dalam soal pembangunan landscape dan sentiasa meletakkan komitmen yang tinggi bagi mencapai matlamat Malaysia negara taman terindah. Secara peribadi, saya amat menghargai komitmen pihak-pihak berkepentingan, khususnya kerajaan negeri dan PBT, bagi pihak industri demikian juga pihak industri yang sentiasa melihat pembangunan landscape ini beyond just being a landscape. Membangunkan landscape ini perlu ada ilmu, perlu ada jiwa, perlu ada pengalaman yang dibina over the periods of time untuk menjadikan dia lebih indah, bermakna dan menambat hati yang melihat. Begitulah saya lihat yang berada di negeri Johor ini, yang mempunyai landscape yang amat cantik,
landscape ekonominya, sosialnya yang cukup indah. Berjiran dengan Singapura mempunyai potensi pembangunan yang amat-amat menyeluruh dari segenap sudut. Justru itu, bagi membolehkan ia terus berkembang dan terus bersinar sebagai permata selatan ini, kita perlukan juga seorang arkitek landscape negeri Johor yang ada ilmu, ada jiwa dan ada pengalaman untuk terus membangun negeri Johor Darul Ta'zim sebagai sebuah negeri yang mempunyai ekosistem yang cukup menyeluruh. Dan arkitek tersebut tak lain tak bukan ialah Yang Amat Berhormat Datuk Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Johor. Berilah satu tepukan kuat tuan-tuan. InsyaAllah sudah terbukti arkitek ini adalah arkitek yang mempunyai kemampuan dan misi dan ikhtiar yang tersendiri. Mudah-mudahan ikhtiar beliau akan dapat direalisasikan untuk menjadikan negeri Johor ini negeri yang terharapan, termaju dan sebagaimana yang disebut dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbu ghafur, negeri yang makmur, negeri yang baik dengan penuh limpahan kemakmuran dan keampunan daripada Tuhannya. Sebagai akhir kalam, saya ingin mengucapkan lagi sekali ucapan terima kasih yang tidak terhingga. It is a great honor to all of us at KPKT, satu penghormatan besar di atas kehadiran tak lain dan tak bukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri yang akan melancarkan sambutan Hari Landscape Negara 2020 pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Jabatan Landscape Negara, terutamanya lah kepada Ketua Pengarah yang amat-amat hardworking. Kita berilah satu tepukan kuat juga kepada Puan Hajah Rotina Muhammad Daik. Terima kasih kepada semua dan mudah-mudahan segala usaha untuk mengindahkan potensi landscape yang ada di negara kita ini mudah-mudahan menjadi misi yang menjadi sebuah realiti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican di atas ucapan beliau sebentar tadi. Terima kasih diucapkan. Yang Amat Berhormat serta hadirin sekalian, majlis seterusnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih dari pengacara majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican bin Naina Merican, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nur Azman bin Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berusaha Puan Hajah Rotina binti Mat Daik, Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru.
pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Johor, rakan-rakan media, dev-dev jemputan, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berada di majlis perasmian Hari Landscape Negara bagi tahun 2022. Tahniah dan terima kasih kepada Barisan Jawatankuasa Penganjur yang terdiri daripada Jabatan Landscape Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Johor Bahru atas kesungguhan untuk menjayakan majlis kita pada hari ini. Terima kasih saya di atas persetujuan untuk menjadikan Majlis Bandaraya Johor Bahru sebagai tuan rumah sambutan Hari Landscape Negara 2022 sempena sambutan yang ke-25 tahun yang bertemakan Negara Taman Terindah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kerana sudi melapangkan masa dan bersama-sama dengan warga Johor dalam majlis yang cukup indah dan bermakna pada pagi ini. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan yang tidak pernah penat dan lelah, tidak pernah berputus asa untuk terus bersama-sama dengan warga di negeri Johor dalam pelbagai program. Bukan hanya berada di Tanjung Agas untuk sambutan Hari Landscape, tetapi juga melihat semua perkara-perkara secara peribadi. Pembangunan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tidak satu pun yang terlepas daripada pandangan beliau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Malah kita juga amat berbesar hati sokongan tersebut tidak terhad kepada peranan beliau sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, tetapi sokongan sehingga melimpah kepada pasukan JDT Negeri Johor. Saya lihat Penang sahaja yang selalu menyokong JDT ini. Tuan-tuan dan puan-puan, membangunkan landscape bandaraya negeri Johor ini tentunya selari dengan perkembangan global seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebentar tadi. Bukan hanya kita melihat sebagai jiran kepada negara yang jauh lebih maju daripada kita, Singapura, tetapi juga dari segi semangat perancangan negeri Johor yang akan tetap menjadikan negeri Johor ini menjadi negeri yang penting kepada negara, negeri yang ada di hadapan dalam kita membangunkan bukan hanya sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, tetapi juga dalam pelbagai perkara untuk terus menjadikan negeri Johor ini dapat menyumbang, malah menyumbang besar kepada pertumbuhan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Bandaraya Johor Bahru adalah merupakan salah satu bandar utama yang sinonim sebagai pintu masuk antarabangsa di selatan tanah air. Kedudukannya juga yang berjiran, seperti mana saya katakan dengan Singapura, amat strategik sekali. Mempunyai peranan yang besar dalam membentuk imej, menjana ekonomi dan kesejahteraan negara. Tambak Johor yang menjadi laluan utama bagi kira-kira 250,000 pengembara dalam dan luar negara setiap hari adalah antara laluan tersibuk di dunia pada masa ini. Namun, hampir 2 tahun, Tambak Johor sunyi sepi apabila sempadan negara ditutup akibat pandemik COVID-19. Kini, nampaknya sudah mula bernafas semula apabila kedua-dua negara bersetuju untuk melaksanakan inisiatif laluan perjalanan lengkap vaksinasi atau VTL darat. Usaha pembukaan semula sempadan negara akan tetap menjadi agenda negeri kerana ia penting dalam proses untuk pemulihan semula ekonomi negeri ini khususnya.
Sempadan negara perlu dibuka secara berperingkat-peringkat. Kita faham, kerana jika terus ditutup, ianya akan merencatkan pembangunan kawasan sekitar, terutamanya Bandaraya Johor Bahru. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Barisan Menteri Kabinet, Datuk Seri Syahidan pun Menteri Wilayah kita sempat hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Menteri, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana mendengar keluhan kami di Johor dengan mengenengahkan inisiatif pembukaan sepadan Johor Singapura demi kemajuan dan aktiviti ekonomi negeri. Justru negeri Johor dan Majlis Bandaraya Johor Bahru komited dalam memastikan apa jua fasiliti dan kemudahan yang terdapat di kawasan ini mampu untuk mencerminkan imej bandaraya yang berkemajuan, berbudaya selari dengan kemajuan semasa. Bandaraya yang dikelilingi oleh perairan di hampir separuh dari sempadannya mempunyai karakter yang cukup istimewa. Ia bukan sekadar menjadi pintu masuk antara bangsa, malah menempatkan pusat pentadbiran dan ekonomi serta juga dikatakan sebagai bandar warisan sejarah Johor moden. Aset, fungsi dan karakter istimewa ini perlu kita rangkumkan untuk menzahirkan a unique selling proposition bagi membezakan Johor Bahru berbanding bandaraya yang lain. Faktor kedudukan bandaraya Johor Bahru yang bersempadan dengan Singapura serta Indonesia mampu memberikan peluang pasaran dan pelaburan yang luas. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan bolehlah melihat bandaraya Johor Bahru ini berdasarkan keunikan, kemampuan dan kedudukan yang mampu menerobos pasaran ekonomi dan pelaburan antarabangsa. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin terhadap pembangunan negeri, saya yakin dan saya amat mengalu-alukan pelbagai perancangan dan inisiatif, lebih-lebih lagi inisiatif yang unik serta komprehensif untuk menarik lebih ramai pelabur, terutamanya dari rantau Asia Tenggara. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, Bandaraya Johor Bahru sewajarnya menjadi pencetus kepada kelestarian dan kemajuan sosial masyarakat. Perancangan dan juga pembangunan sedia ada seperti Rapid Transit System RTS, projek laluan rel berkembar gemas Johor Bahru dan Ibrahim International Business District mampu meletakkan bandaraya Johor Bahru sebaris dengan bandaraya maju lain di peringkat antarabangsa. Untuk makluman semua, apabila RTS siap, insya-Allah ia akan menjadi salah satu pengangkutan awam, sistem pengangkutan awam yang mampu mengubah landscape pembangunan di Johor Bahru sekaligus mampu mengurangkan kesesakan di tambak Johor yang sudah berlanjutan sejak 30 tahun lalu. Secara tidak langsung, sistem pengangkutan awam ini akan mengubah wajah Johor Bahru menjadi bandaraya metropolis serta lebih bersepadu selain bakal membangunkan beberapa kawasan di pinggir Johor Bahru. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai langkah proaktif untuk menarik dan menjadikan impak yang lebih positif kepada pelaburan, naskah Plan Induk Landscape yang dilancarkan hari ini saya percaya akan digunakan sebagai asas rujukan bagi membentuk imej perbandaran yang lebih bersifat lestari dan berdaya saing. Selain daripada kemajuan fasiliti dan kemudahan bandaraya, struktur pembangunan landscape juga perlu diperkukuhkan agar misi dan visi Majlis Bandaraya Johor Bahru untuk menjadi Johor Bahru sebuah bandaraya bertaraf antarabangsa, berbudaya dan lestari berjaya insya-Allah untuk dicapai. Usaha ini adalah bukti sokongan Majlis Bandaraya Johor Bahru terhadap inisiatif
Jabatan Landscape Negara supaya setiap PBT di Malaysia mempunyai plan induk lanskap yang teratur dalam menguruskan perancangannya. Sejak 10 tahun kebelakangan ini, untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Ketempatan, Johor telah banyak melalui fasa pembangunan fizikal, ekonomi dan sosialnya. Pelbagai tempat rekreasi dan tourism hotspot dibangunkan supaya menjadikan Johor Bahru sentiasa livable kepada seluruh masyarakat serta menarik minat pelancong sekaligus merancangkan semula pertumbuhan ekonomi tempatan. Kerajaan negeri juga bersungguh-sungguh dalam memastikan kesaksamaan dari segi kemajuan sosioekonomi rakyat menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif dan agenda yang telah diumumkan dalam Belanjawan Johor 2022. Inisiatif dan agenda tersebut merangkumi konsep pembangunan untuk semua, termasuk usaha untuk menangani jurang kekayaan dan pendapatan ke arah sebuah negeri yang bersatu, makmur dan sejahtera. Kita perlu sedar bahawa semakin maju kawasan itu, semakin besar komitmen dan tanggungjawab yang akan digalas oleh pihak-pihak berkuasa tempatan. Kerana jurang pekerjaan dan juga status sosial juga akan wujud lantaran kemajuan yang dikecapi. Rakyat akan terus menerima bantuan pihak kerajaan. Itu jaminan saya. Jaminan kerajaan negeri. Khususnya dalam kalangan mereka yang terkesan sumber pendapatan dan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Serta jurang yang wujud antara masyarakat bandar dan luar bandar yang saya percaya perlulah dikurangkan. Saya amat yakin bahawa pelan induk lanskap yang dibangunkan ini juga akan mengambil kira pelbagai aspek teknikal, komersial dan juga sosial budaya yang dirancang selari dengan matlamat Sustainable Development Goals yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Kerajaan Negeri Johor amat komited untuk memelihara kelestarian bandar, khususnya dalam merencanakan alam sekitar yang lebih hijau, rendah karbon menjelang tahun 2030. Justru pembangunan mampan SDGs merangkumi 17 matlamat dan 169 sasaran yang digariskan oleh United Nations akan diintegrasikan sepenuhnya dalam mekanisme dan juga dasar pembangunan negeri. Besarlah harapan kita supaya pelan induk ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak terhad dalam aspek keceriaan bandaraya semata-mata. Akhir kata, sekali lagi kerajaan negeri memberi komitmen penuh terhadap usaha yang dilakukan oleh semua jabatan, agensi dan pemegang taruh dalam memelihara dan memajukan masa depan negeri Johor insya-Allah. Sebagai pemimpin, kita amat memerlukan kerajaan yang stabil politik dan ekonominya demi kemakmuran yang dapat dinikmati dan kekal berterusan dirasai oleh rakyat. Oleh itu, lakukanlah pilihan bijak terutamanya dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak beberapa hari lagi. Akhir kata, sekali lagi, tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, kerana hadir bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan kerana tidak pernah penat untuk datang ke Johor ini. Dan terima kasih di atas setiap pembangunan yang dirancanakan di Johor, yang mana ianya adalah untuk manfaat bangsa Johor. Peluang dan ruang yang bernilai ini akan dimanfaatkan untuk memperhebatkan lagi masa depan rakyat Johor selari dengan pembangunan globalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor, di atas ucapan beliau sebentar tadi.
Hadirin dan hadirat sekalian, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Maka dengan ini, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Hari Lanskap Negara tahun 2022. Dengan segala hormat dan takzimnya, dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama IR Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican bin Naina Marican, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri KPKT. Yang berbahagia Datuk M. Nur Azman bin Talib, KSU Kementerian KPKT. Yang berusaha Puan Hajah Rotina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru beserta ahli-ahli Majlis Bandaraya, Datuk-Datuk Bandar, Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua dapat berhimpun pada majlis pelancaran Hari Lanskap Negara 2022 pada pagi ini. Saya amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan keluarga Malaysia di Taman Ekoflora Johor Bahru bagi meraihkan 25 tahun Negara Taman Terindah yang diangkat sebagai tema sambutan Hari Lanskap Negara pada tahun ini. Jabatan Lanskap Negara diberi tanggungjawab untuk mengawal selia pembangunan lanskap di seluruh negara melalui perancangan dan pelaksanaan program lanskap negara yang terancang, berkesan dan mampan. Bagi memastikan pembangunan lanskap yang lebih komprehensif, dasar lanskap negara telah digubal dan untuk pertama kalinya metafora negara taman terindah diterima oleh kerajaan sebagai satu konsep yang memandu hala tuju pembangunan lanskap negara. Malaysia bukan sahaja negara taman terindah, tetapi pembangunan fizikalnya diimbangi dengan persekitaran yang hijau, diurus baik, bersih dan indah, mempunyai ruang fizikal luaran yang unik, beridentiti serta berkualiti, bahkan memenuhi kriteria bandar rendah karbon. Masyarakatnya yang menghuni pula bertamadun dan berbudaya tinggi,
serta menghargai keseimbangan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan persekitaran. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi, rakyat menyedari kepentingan lanskap dalam persekitaran dan kesejahteraan kehidupan. Taman-taman dan kawasan rekreasi awam telah dijadikan ruang terapi keluarga Malaysia dalam usaha meredakan tekanan hidup yang secara langsung menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan mental dan fizikal. Kepentingan lanskap sebagai komponen kesejahteraan sosial rakyat dibuktikan dengan peningkatan penggunaan taman-taman awam dan ruang lanskap di seluruh negara seperti Taman Persekutuan Bukit Kiara. Data menunjukkan jumlah pengunjung ke Taman Persekutuan Bukit Kiara mencatatkan peningkatan sebanyak 287.10% pada 2021 berbanding tahun sebelumnya, dan ini membuktikan kepentingan taman menjadi ruang rekreasi utama keluarga Malaysia semasa pandemik COVID-19. Untuk menjadikan Malaysia negara taman terindah, tentunya bukan mudah dicapai. Namun, ianya tidak mustahil untuk direalisasikan. Dalam tempoh 25 tahun ini, taman seluas 23,669.15 ekar telah dibangunkan di seluruh negara, dan melalui kerjasama semua pihak, kualiti pembangunan lanskap yang indah dan damai telah bercampah. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar setiap negeri mempunyai taman awam, berkonsepkan taman persekutuan dan dapat meningkatkan akses rakyat kepada kawasan lanskap yang sekaligus meningkatkan kawasan hijau di kawasan perbandaran yang menjadi faktor utama penyumbang low carbon, urban environmental comfort yang memberi impak kepada peningkatan kualiti persekitaran dan kehidupan keluarga Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, kejayaan pencapaian Malaysia negara taman terindah adalah hasil penglibatan semua pemain industri lanskap seperti perunding, kontraktor, pengeluar dan pembekal produk serta pihak pemaju. Seperti di Taman Bandar Ecofora ini, komitmen pemaju dalam menggunakan pendekatan lanskap taman terindah diteruskan untuk manfaat generasi masa hadapan. Seiring dengan penambahbaikan dasar semasa kerajaan, konsep pembangunan fizikal negara juga memerlukan perubahan bagi memenuhi kehendak keluarga Malaysia dalam mendepani cabaran serta keperluan negara terhadap pematuhan agenda kemampanan dunia. Prinsip keseimbangan antara pembangunan fizikal dan lanskap perlu dijadikan prinsip asas secara berterusan kepada peningkatan kualiti penghasilan kemampanan persekitaran kehidupan. Suka saya cadangkan supaya ia turut didasari dengan peningkatan nilai sosial dan ekonomi kepada keluarga Malaysia serta meningkatkan nilai aset negara sama ada dinilai berdasarkan nilai ketara atau nilai bukan ketara. Bagi memastikan keluarga Malaysia mendapat manfaat sepenuhnya, program lanskap negara perlu diteruskan dan kepentingan lanskap dalam pembangunan negara perlu diperkukuhkan. Sebagai satu panduan, suka saya mencadangkan agar 4 perkara ini diberikan kepentingan dalam hala tuju pembangunan lanskap negara pada masa hadapan. Yang pertama, memperkemaskan sistem jaringan lanskap negara. Adalah wajar diperluaskan
adalah wajar perluasan penyediaan infrastruktur hijau negara diberikan keutamaan menerusi pendekatan program pembangunan lanskap yang menyeluruh. Yang kedua, mendaya upaya potensi dan nilai ekonomi industri lanskap. Seiring dengan perubahan global, sewajarnya kita mendaya upayakan potensi industri lanskap negara sebagai satu nilai ekonomi atau sebagai satu sumber pulangan dan ekonomi baru negara. Yang ketiga, melindungi aset lanskap keluarga Malaysia. Satu kaedah kawalan secara perundangan diwujudkan bagi memastikan aset lanskap dapat dilindungi selain pendidikan berterusan secara lebih berkesan kerana kehilangan aset lanskap itu akan membawa kerugian kepada negara dan sukar untuk dikembalikan. Seterusnya keempat, mempertingkatkan kualiti perkhidmatan lanskap negara. Organisasi lanskap yang lengkap di peringkat agensi, negeri dan tempatan adalah penting untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada keluarga Malaysia. Saya mengharapkan agar pembangunan lanskap pada masa 25 tahun akan datang menjadi lebih maju dan menawarkan kualiti lanskap yang unggul untuk dinikmati oleh generasi mendatang, dan segala usaha ini perlu bermula hari ini. Saya percaya pembangunan lanskap yang sama juga turut dirancang oleh dan akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Johor. Saya yakin di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Hasni, perancangan ini pastinya akan dapat direalisasikan demi keluarga Malaysia di Johor ini. Dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Hari Lanskap Negara 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan dipohon untuk terus berada di atas pentas. Majlis turut mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan juga Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk acara perasmian Hari Lanskap Negara tahun 2022. Okey, sebelum kita memulakan acara gimik perasmian, saya pohonnya kerjasama kepada rakan-rakan media untuk jaga SOP anda. Baiklah, dengan ini majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan telapak tangan di iPad tersebut dalam kiraan 3, 2, 1. Dipersilakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga barisan dihormat
di atas penyempurnaan pelancaran Hari Lanskap Negara tahun 2022 dan seterusnya laporan Pelan Induk Lanskap MBJB, di mana laporan ini akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor sambil disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan. Laporan ini merupakan satu dokumen pernyataan bertulis yang mengandungi perancangan landscape dan pelan tindakan jangka panjang untuk tempoh 10 tahun bagi pembangunan lanskap di Johor Bahru. Baiklah, terima kasih diucapkan pada barisan diri hormat dan bagi meneruskan acara, seterusnya adalah penyampaian anugerah Rosa Sinensis. Jadi, untuk kita meneruskan kelancaran majlis ini, sekali lagi saya pohon kerjasama kepada rakan-rakan media kita yang dikasihi sekalian untuk memberi laluan di tangga utama ini bagi para penerima naik dan menerima anugerah mereka pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih saya pohon kerjasama kepada semua. Baiklah, tuan dan puan, seterusnya adalah anugerah Rosa Sinensis Penarafan Taman Awam. Anugerah Rosa Sinensis ini dinamakan bersempena dengan nama botani juga kebangsaan Malaysia, bunga raya iaitu Hibiscus Rosa Sinensis. Bila tanpa melengahkan masa, kita umumkan penerima pertama anugerah Rosa Sinensis. Kita mempersilakan ke pentas dari Dragonfly Park Eco Granger Bandar Puncak Alam Selangor di bawah Paragon Pinnacle Sdn Bhd Eco World. Dipersilakan. Seterusnya mempersilakan dari Gamuda Garden Central Park di bawah Gamuda Land Sdn Bhd. Dipersilakan. Bala tahniah dan syabas diucapkan, dan seterusnya kebanggaan rakyat Johor, Tengku Mahkota Ismail Youth Club Center TMIYC Taman Hutan Bandar Johor Bahru di bawah Majlis Bandaraya Johor Bahru. Dipersilakan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Datuk Bandar MBJB. Baiklah tuan-tuan dan puan, untuk dua penerima yang terakhir ini adalah daripada PBT yang sama. Jadi untuk itu, mempersilakan dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk menerima dua anugerah Rosa Sinensis bagi Taman Botani Perdana Kuala Lumpur dan Taman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur. Dipersilakan. Rosa Sinensis Penarafan Taman Awam ini merupakan inisiatif Jabatan Lanskap Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam memberi pengiktirafan kepada pihak berkuasa tempatan untuk membangunkan taman-taman awam, kawasan lanskap dan kawasan hijau yang memenuhi fungsi pembangunan. Bala tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima. Seterusnya, majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Div-Di Kehormat di atas penyempurnaan acara itu tadi, dan seterusnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diiringi barisan Div-Di Kehormat ke acara penanaman pokok. Dan seterusnya ke lawatan booth-booth pameran dan jamuan di Eco Spring Clubhouse. Dipersilakan. Bagi tetamu lain pula dipohon untuk bergerak ke dalam dewan untuk jamuan makan. Sekali lagi saya pohon kerjasama untuk menjaga SOP yang telah ditetapkan. Untuk makluman semua, pokok yang akan ditanam adalah pokok
Insia palembanica atau lebih dikenali sebagai pokok merbau. Pokok Dipterocarp ini dipilih menjadi pokok kebangsaan Malaysia sebagai lambang keutuhan integriti hutan negara hasil daripada pengurusan secara mampan